Assalamualaikum. Jadi pernah tak korang terdengar mengenai ikan nemo? Ikan nemo ni nama sebenar ikan tu bukan ikan nemo, tetapi clownfish, ataupun bahasa Melayu dia kita panggil sebagai ikan badut. Jadi apa itu clownfish? Clownfish ni dia adalah ikan marin, yang mana ikan marin ni dia tinggal di kawasan yang ada sea anemone. Jadi clownfish ni, saintis telah berjaya jumpa bahawa terdapat lebih daripada 30 spesies clownfish yang ada di dalam air. Jadi antara cara dia, kalau kita nak kenal clownfish ni, dia ada 3 stripe ataupun 3 garis putih pada badan dia, iaitu pada bahagian kepala, pada bahagian tengah badan dan pada bahagian ekor. Dan orang juga boleh kenal clownfish ni melalui warna dia yang sangat terang, iaitu warna oranye. Cuma kita ramai ingat bahawa warna dia warna oranye saja, tetapi warna yang terdapat pada clownfish ada banyak, iaitu warna hitam, warna kuning, warna oranye, warna biru gelap dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah apa itu sea anemone. Sea anemone adalah dia binatang yang mana berada pada kelas Anthozoa pada filem Cnidaria. Dia macam coral, cuma yang bezanya sea anemone ni dia berada pada subkelas Hexacoralia. Dan ciri yang membuatkan sea anemone ni lebih kurang je macam coral, iaitu dia mempunyai polip. Kita perlu tahu bahawa polip ni dia berbentuk cylindrical, dan pada polip ni dia terdapat tentacles atau tangan, macam tentacles pada sotong. Dekat tentacles tu terdapat, kita panggil sebagai nematocyte, iaitu sel penyengat. Mereka menggunakan tentacles mereka tu untuk menyengat mangsa dan juga menangkap mangsa untuk dimakan. Jadi kita masuk kepada apakah hubungan antara clownfish dan juga sea anemone. Hubungan antara clownfish dan juga sea anemone adalah hubungan simbiotik, ataupun bahasa Inggeris kita panggil sebagai symbiotic relationship. Apakah maksud simbiotik? Simbiotik adalah interaction antara dua organisma, yang mana at least salah satu daripada dua organisma ni akan mendapat kebaikan. Symbiotic relationship terbahagi kepada 3, iaitu mutualism, commensalism dan juga parasitism. Mutualism bermaksud interaksi antara dua organisma dan dua-duanya mendapat kebaikan. Contoh dia macam clownfish dan juga sea anemone. Yang kedua adalah commensalism. Commensalism adalah interaksi antara dua organisma yang mana satu dapat kebaikan, satu lagi tak dapat apa-apa. Contoh dia adalah ikan remora dan juga ikan jerung. Remora ni dia akan melekat pada badan ikan jerung, yang mana bila dia melekat tu, ikan remora ni dia akan mendapat protection, sebab ikan lain dia tak berani nak mendekati jerung. Jadi ikan jerung tak dapat apa-apa. Itulah commensalism. Seterusnya adalah parasitism. Parasitism adalah interaction antara dua organisma yang mana satu dapat kebaikan, satu merosakkan diri dia. Contoh macam parasite yang berada di dalam mulut ikan. Parasite yang ada dalam mulut ikan ni, dia duduk kat situ. Jadi bila ikan makan, makanan yang dimakan tu tak masuk ke dalam perut ikan. Makanan yang dimakan tu akan pergi dekat parasite tu dulu. Parasite makan, lepas tu ada saki-baki baru pergi kat ikan. Jadi lama kelamaan ikan boleh mati sebab kekurangan nutrisi. Itu adalah parasitism. Jadi kita berbalik kepada ikan badut ataupun clownfish dan juga sea anemone. Mereka melakukan hubungan mutualistik, iaitu dua-dua dapat kebaikan. Jadi apa kebaikan yang masing-masing bagi? Sea anemone dia provide rumah ataupun shelter, ataupun kita panggil macam tempat perlindungan untuk clownfish. Disebabkan sea anemone dia mempunyai polyps, di mana polip ni dia mampu untuk menyengat. Jadi ikan lain bila datang dekat, ikan lain kena sengat, tapi clownfish tak kena sengat. Jadi
selamatlah clownfish ni daripada serangan predator yang cuba nak makan dia. Bila nak makan kena sengat, jadi dia selamat. Tu adalah kelebihan yang sea anemone bagi kepada clownfish. Tapi apa pula yang clownfish bagi untuk sea anemone? Clownfish, antara benda yang dia akan bagi adalah, disebabkan dia selalu berenang di kawasan sea anemone, dia akan provide good water circulation ataupun peredaran air yang bagus. Jadi bila adanya peredaran air yang bagus, oksigen akan mudah didapatkan oleh sea anemone, dan juga nutrien-nutrien yang berada di dalam air juga mudah didapatkan oleh sea anemone. Itu kelebihan yang pertama. Untuk kelebihan yang kedua, clownfish ni antara sifat dia adalah dia agresif dan teritorial. Dia bersifat wilayah. Jadi bila predator untuk sea anemone ni datang, contoh dia adalah butterfly fish. Apabila butterfly fish ni datang untuk makan polip yang ada pada sea anemone, clownfish ni dia akan menyerang sebab dia bersifat agresif. Dia serang, dia akan halau butterfly fish tu, jadi sea anemone selamat. Kenapa butterfly fish ni bahaya kepada sea anemone? Butterfly fish ni dia kita panggil sebagai polyps eater, yang mana dia akan makan polip yang ada pada sea anemone. Jadi bila polip hilang, sea anemone tak ada mekanisme untuk menangkap makanan. Jadi sea anemone boleh mati. Itulah penting kenapa ikan badak ataupun clownfish tu perlu agresif. Itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga adalah clownfish ni dia akan bersihkan parasit ataupun ikan-ikan mati yang berada pada sea anemone. Jadi sea anemone akan lebih selamat. Itulah kelebihan yang masing-masing bagi, dan masing-masing bahagia duduk kat dalam laut tu. Jadi kita habis kat part tu, kita akan masuk kepada cara-cara reproduksi ataupun cara pembiakan clownfish. Pertama, kita perlu tahu bahawa clownfish ni dia adalah sequential hermaphrodite. Apa benda hermaphrodite ni? Hermaphrodite ni dia adalah organisma ataupun apa-apa benda hidup yang mempunyai dua jantina. Jadi disebabkan clownfish dia sequential hermaphrodite, bahasa mudah kita panggil macam jantina yang berperingkat. Clownfish pada awal usia dia adalah jantan, tetapi bila sampai tahap kematangan dia akan bertukar menjadi betina. Dia macam lelaki jadi perempuan, macam tu lah clownfish. Jadi dalam satu ikan, contoh macam suami isteri, ada betina ada jantan. Betina lebih besar daripada jantan, jadi betina kita panggil sebagai dominant female sebab dia lebih besar, jadi dia lebih dominan berbanding jantan. Dia macam isteri lagi dominan pada suami, macam tu. Jadi bila mana berlaku sesuatu keadaan betina ni mati, jadi tinggal jantan sahaja. Jantan, antara semua jantan yang paling dominan dan jantan yang paling besar, dia akan bertukar menjadi betina. Dia yang akan replace tempat betina yang mati tadi. Dia replace jadi betina baru. Lepas tu antara yang lain tu dia akan ada seekor yang akan replace jantan tu. Dia akan jadi dominan jantan. Jadi akan ada isteri baru, akan ada suami baru. Jadi bila dah ada isteri suami, akan berlaku sexual punya tu. Jadi mereka akan fertilize secara eksternal ataupun secara luaran. Jadi bila mereka dah bertelur tu, mak clownfish ni dia akan susun telur tu pada kawasan yang rata seperti macam batu ataupun coral. Bila dah susun, si suami ni pula ataupun si jantan pula yang akan ambil alih menjaga telur-telur tu. Jantan ni dia akan bina sarang yang mana dia akan protect sepanjang proses telur tu dia nak menetas. Jadi jantan ni dia akan jaga selama lebih kurang dalam 6 ke 10 hari ataupun 7 hari macam tu. Dia akan jaga sampailah anak dia ni menetas. Jadi itulah daripada saya. Sekian daripada saya, Syazwan Fati. Assalamualaikum.